أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita dapat lagi menyambung kuliah fiqh sirah. Pada kuliah yang terdahulu kita telah membaca hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, cerita tentang permulaan wahyu yang datang kepada Nabi SAW ketika mana baginda berada di Gua Hira. Nabi menerima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi SAW pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan, kesejukan, minta supaya diselimut. Itulah wahyu yang pertama Nabi SAW dapat. Dan Khadijah pada ketika itu menenangkan hati Nabi SAW kerana baginda seorang yang baik, tidak mungkin baginda diganggu oleh syaitan. Mustahil seorang yang berakhlak mulia dirasuk, diganggu oleh syaitan. Maka untuk menenangkan hati Nabi SAW, Khadijah membawa baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah memberitahu bahawa yang datang kepada Nabi itu adalah Jibril AS, seperti mana Nabi Musa AS telah didatangi oleh Jibril. Kemudian Waraqah bin Naufal ini berjanji untuk menolong Nabi SAW ketika baginda menghadapi tentangan yang begitu hebat, sehingga orang-orang Quraisy itu nak mengusir Nabi SAW daripada Mekah. Dan Waraqah berjanji untuk membela Nabi pada waktu tersebut. Itu beberapa, kita kata, kesimpulan lah daripada cerita permulaan wahyu yang telah kita baca pada muka surat yang ke-117. Jadi pada malam ni kita nak tengok beberapa hikmah pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil daripada peristiwa permulaan turunnya wahyu pada Nabi SAW. Sebelum daripada itu, bila mana wahyu itu datang kepada Nabi SAW ketika dalam Gua Hira, maka permulaan wahyu itu mari pada Nabi SAW itu adalah pada bulan Ramadan, berdasarkan kepada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya itu Al-Quran. Pada Nabi SAW menerima Al-Quran pada bulan Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa Nabi menerima wahyu itu pada bulan Rabiul Awal, tapi pendapat itu tidak kuat. Kalau kita nak terima pun iaitu wahyu yang Nabi SAW terima pada bulan Rabiul Awal itu lebih kepada mimpi yang benar. Cerita mimpi hak baru ni 6 bulan sebelum daripada Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira tu, Nabi telah mengalami mimpi. Jadi kalau kita terima pendapat yang kata wahyu tu mula-mula mari kepada Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal, itu merujuk pada wahyu mimpi. Adapun wahyu yang diterima oleh baginda pada waktu jaga itu pada bulan Ramadan. Kita raikan sebagai nuzul Quran. Kita pegang pendapat 17. Tetapi ada juga ulama seperti Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, dia kata wahyu yang pertama tu lebih munasabah turun tidak pada 17 Ramadan, tetapi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, bermula daripada malam 21 dan seterusnya. Itu lebih munasabah. Sebab apa? Sebab turun Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maknanya dari segi spesifiknya, Quran itu turun pada bulan Ramadan, iaitu bila? Pada 10 hari terakhir. Kerana Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari yang terakhir.
Jadi tak mungkin berlaku pada 17 Ramadan nuzul Quran itu. Hak lebih munasabahnya 17 Ramadan itu peperangan Badar. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an, hari penentuan antara hak dan batil. Itu pertembungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bertemu dengan musyrikin Mekah. 17 Ramadan itu merujuk kepada peperangan Badar. Jadi tentang tarikh bilakah Nabi menerima wahyu di Gua Hira tu, ulama tidak dapat menentukan bila. Tapi kena tengok takwim lah. Sebab kalau kita kata 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, lepas tu hari itu adalah hari Isnin. Hari Isnin. Hari itu hari Isnin. Mana kita tengoklah tahun tersebut. Tahun tersebut tu maknanya tahun berapa? Kita boleh buat calculation lalu dan ni. Ada apps. Tahun bila? Tahun bila kita tengok 10 terakhir daripada tahun tersebut, hari Isnin hari berapa? Jadi kadang-kadang ada kemungkinan 2 hari. Hak minggu ni ke ataupun minggu kemudian. Minggu ketiga ke ataupun minggu keempat. Isnin yang ketiga ke, Isnin yang ketiga ke ataupun Isnin yang keempat. Boleh jadi ke ataupun kadang-kadang boleh jadi Isnin ketiga ataupun keempat lah. Itulah. Antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa turunnya wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan Jibril memeluk Nabi sehingga 3 kali. Peluk tu rasa lemah, rasa ketak benar, rasa lemah. Jadi Qadhi Syuraih membuat kesimpulan bahawa seseorang itu tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih daripada 3 kali. Kenapa? Kerana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesak nafas Nabi itu hanya 3 kali sahaja. Maknanya dari segi kita nak tekan budak ni, nak tekan budak ni maknanya tidak boleh berlebihan lah. Tidak boleh berlebihan. Dia kena lihat kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Jibril itu, 3 kali peluk sahaja. Maknanya guru itu ataupun bapa itu tidak boleh berkeras ataupun pukul anak dia ni, melainkan setakat 3 kali sahaja. Cuma pukul ni pukul dispeling lah, sekadar, tidak kata piak tu bilu budak, tidak, sekadar kena gitu je, tak lebih. 3 kali cukup. Sampai 10 ni tak, kita suruh budak tak ada sangat, kita piak dia 20 kali, tu tak boleh. Kalau disuruh kata hukuman setakat 3 kali je. Sebagai peringatan, bukan nak suruh dia rasa sakit, sebagai peringatan. Pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil di sini ialah ilmu adalah inti daripada ajaran agama ini. Kenapa? Kerana wahyu yang pertama mengandungi perintah Iqra', bacalah. Jadi bacalah, tu bacalah ilmu lah. Maknanya setiap orang beriman dituntut supaya membaca, menganalisa, memerhati, merenung untuk melaksanakan bimbingan Allah SWT ini. Mana Allah Ta'ala memberi panduan, memberi pendoman kepada kita ni supaya membaca. Kerana apa? Kerana wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah supaya membaca. Jadi membaca ni alat ataupun cara untuk mendapat ilmu. Kemudian kita tengok juga di sini dalam surah, oleh kerana wahyu yang pertama ni surah Iqra', dia bermula dengan Iqra'. Surah ni, surah Al-Alaq, dan dia tutup dengan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Jadi buka surah Iqra', perintah supaya membaca.
Dua kali, Iqra wa rabbukal akram. Dua kali perintah supaya membaca, ditutup dengan wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah Ta'ala Tuhan kamu dan berusaha untuk dekat dengan dia. Jadi di sini membaca tu adalah cara untuk mendapat ilmu, dan sujud itu sebahagian daripada ibadat. Maknanya wahyu yang pertama ni dia membawa mesej yang begitu besar kepada orang beriman, supaya orang beriman ni dia berpegang teguh dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Tu. Sebab apa? Sebab Iqra, bacalah, mana baca untuk mendapatkan ilmu. Wasjud waqtarib, sujudlah, dekatlah kepada Allah Ta'ala, maknanya amal. Jadi di situ perintah supaya membaca, mencari ilmu sebagai permulaan, dan maksud daripada mencari ilmu, maksud daripada membaca tadi supaya kita dapat beramal. Amal yang paling besar sekali semaya. Juzuk semaya yang paling besar sekali sujud kepada Allah. Sebab syaitan dia tak sujud. Aba wastakbar. Dia sombong, dia takabur. Jadi Allah SWT perintahkan supaya kita ni menjadi hamba yang tunduk. Maknanya kira-kira kita dapat ilmu ni, kita dapat kemuliaan, ketinggian. Tapi kita kena ingat, selama-lamanya kita adalah hamba. Hamba maknanya orang yang sentiasa berhajat kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah, hendak dekat diri pada Allah Ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Keadaan seorang itu yang paling hampir dengan Allah SWT adalah ketika dia sujud. Jadi sujud tu maknanya dia merendahkan diri. Maknanya dahi dia tu sama arah dengan lutut dengan kaki dia, dan lebih rendah daripada punggung dia. Mana dia merendahkan diri dia di hadapan Allah Ta'ala. Biasanya manusia ni dia dapat ilmu, dia buat macam-macam kajian. PhD pun ada 2,5 tu. Ada master 5 ni ada. Jadi ketinggian ilmu. Jadi tinggi mana ilmu yang kita dapat, ujung tu kita kena jadi hamba Allah Ta'ala. Talih kalau kita ngaji saja hebat, kita rasa kita telah mengetahui segala-galanya, tetapi kita tidak mengembalikan ilmu tadi, rasa syukur tadi kepada Allah SWT. Jadi awal Iqra, awal surah Al-Alaq ni perintah mencari ilmu, mengkaji, kemudian dia kena matlamat dia tu amal. Beramal kerana Allah SWT. Amal yang paling utama sekali semaya, juzuk semaya yang paling utama sekali adalah sujud. Tanda kita ni tazallul, merendah diri, khudu', tunduk pada taat. Jadi kehidupan orang beriman ni belajar, beramal, beribadat. Itu falsafah mengapa Allah SWT memerintahkan supaya kita membaca Iqra, surah Iqra ni bermula dengan perintah baca, diakhiri dengan perintah supaya sujud. Dan kita boleh tengok juga pada ayat Iqra tu, Jibril membawa turun kepada Nabi SAW. Turun wahyu tu makna rahmat, nikmat, keberkatan. Mana ilmu tu adalah benda yang paling utama. Tambah pula ilmu tu ilmu Al-Quran. Kalau kita perhati antara surah Al-Alaq ni dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalau kita tengok surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hal ini Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah Ta'ala sebut dia mengajar Quran dulu, tanda rahmat dia. Jadi turun Iqra tu, turun Al-Quran surah Iqra tu mana rahmat pada manusia, untuk manusia tu kenal Rabb dia, Tuhan yang mencipta,
Ia mencipta sifat Allah tu Ar-Rahman pula. Kasih, sayang. Jadi dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu perintah supaya baca tu dengan nama Allah. Niat kerana Allah, atas nama Allah, dengan tujuan untuk mengagungkan Allah. Maknanya kita diperintah supaya membaca, supaya mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta engkau. Mana di situ dia mengandungi ma'rifatullah. Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang mencipta. Tuhan mencipta maknanya semua ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang wujud dalam kewujudan dalam kejadian ni, melainkan semua tu ciptaan Allah Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hak ni ma'rifatun nafs, kenal diri. Kita biasa dengar man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Ataupun kita kata man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa-siapa yang kenal Tuhan dia, yakni Tuhan yang telah mencipta dia, maka dia kenal diri dia. Dia kenal diri dia sebagai siapa? Diri dia ni sebagai makhluk yang baru ada, diciptakan daripada alaq. Maknanya alaq tu daripada mani. Alaq ni maknanya dia bergantung. Alaq ni dia melekat. Alaq ni bahasa Arab kata litah. Dia litah ni tak macam pacak. Pacak kita lepas dia boleh hidup. Litah ni kalau dia berpisah daripada tempat dia menempel tu, mati dia. Dia mudah ayat lah. Jadi alaq tu Allah Ta'ala sebut keadaan kita ni pada peringkat awal kejadian melekat di rahim. Mesti lekat. Kalau tak lekat, tak ada, gugur. Maknanya Allah lah ia memerintahkan kepada rahim ibu tu pegang, sediakan darah ke apa ke supaya kita dalam bentuk alat tadi bergantung. Kalau tak ada, maknanya kalau rahim tu tidak kukuh, tidak memegang, wa nukiru fil arham, kami meneguhkan pada rahim-rahim itu bayi, kalau tidak dia jatuh. Maknanya rahmat Allah Ta'ala tu terzahir di situ. Jadi nak beritahu pada kita bahawa kita ni bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila kita bergantung pada Allah SWT, maka kita tak boleh sombong. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang yang tidak kenal diri dia, tidak kenal Tuhan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kalla, tak boleh bertindak sedemikian. Sesungguhnya apa? Manusia tu benar-benar melampau bila mana dia rasa kaya. Kaya manusia ni dia rasa dia tidak berhajat pada orang. Kaya. Jadi bila dia tidak berhajat kepada orang, tidak berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala, maka dia takabur. Jadi Allah SWT suruh pada kita ni supaya kita kenal Allah sebagai Rabb, pencipta kita, kenal diri kita sebagai makhluk yang bergantung pada rahmat dia, dan kita mengakui kehambaan diri kita, maka mari perintah wasjud waqtari. Jadi itu ma'rifatullah, maknanya wahyu yang pertama turun kepada kita supaya kita mempelajari ilmu iman, ma'rifatullah. Sebab kalau kata ilmu amal, apa mana imannya? Pakai iman, ilmu, amal. Ya. Jadi jawapannya ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbika, nama Tuhan engkau yang mencipta engkau. Ketuhanan. Iman tu. Iman kepada Allah Ta'ala, maknanya ilmu yang kita diarah, dituntut supaya baca, belajar, mula-mula sekali adalah ma'rifatullah, kenal Allah SWT. Itu nikmat yang besar bila mana kita kenal Allah SWT. Bila kenal Allah Ta'ala, berarti kita kenal jalan kembali kepadanya. Jalan apa? Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kamu akan kembali kepada Tuhan engkau, maknanya masuk syurga.
Jadi surah Iqra tu memberi mesej yang begitu mendalam kepada kita tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, kenal diri sebagai hamba Allah SWT. Ibnul Qayyim berkata, amal yang paling mulia dalam sembahyang adalah sujud, dan zikir yang paling mulia dalam solat adalah membaca, yakni membaca nama Allah, bismillah. Jadi surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW dimulakan dengan Iqra dan diakhiri dengan sujud. Itu adalah satu rakaat yang sempurna, diawali dengan membaca dan diakhiri dengan sujud. Maknanya dari segi kaifiat semaya ni, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukti dia yang telah mencipta kita kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah Ta'ala kata Iqra bismi rabbika, baca dengan nama Tuhan engkau. Kita nak semaya, kita baca nama Allah, Allahu Akbar. Dah. Kita nak makan, bismillah. Kita nak naik kenderaan, bismillah. Bismillah dalam semua perkara. Kullu amri dhi balin lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap urusan yang tidak dimulakan dengan nama Allah, maka hilang berkah. Jadi Iqra bismi rabbika tu perintah supaya sebut nama Tuhan engkau. Maka sebab itulah lepas daripada turun Iqra tu surah mari ada bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita baca. Kita minta rahmat daripada Allah SWT supaya kita dapat sempurna dalam mengerjakan amal kita, dan supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, dan supaya kita menjadi ahli tauhid yang sebenar. Kenapa? Kerana orang-orang musyrik ni, bila dia nak memulakan pekerjaan, mereka akan baca nama Tuhan mereka. Supaya ahli sihir Fir'aun dululah, masa dia berpihak ahli Fir'aun tu, wa qalu bi'izzati Fir'aun, dia lepas tali-tali tadi dengan kata demi kemuliaan Fir'aun. Tu ahli sihir Fir'aun pada ketika tu. Tapi bila Allah SWT tunjuk kudrat dia, ular Nabi Musa tu dapat telan semua, maka mereka kata qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami semua ni beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun. Kufur dah kami ni dengan Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita supaya menyebut nama dia dalam setiap perjalanan, dalam setiap pekerjaan yang kita buat. Yang ketiga, ketika wahyu dimulai dengan anjuran supaya membaca dan penjelasan tentang pentingnya tulis menulis, sebab Allah Ta'ala kata Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, Tuhan kamu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang manusia tak tahu. Maknanya baca, nak baca tu kena ada benda yang ditulis. Maka Allah Ta'ala sebut qalam. Mana perintah supaya tulis Quran. Mana Nabi yang menerima wahyu diarah supaya tulis Quran. Bila tulis Quran, baca, maka Allah Ta'ala akan memberi kepada kita ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Sebab itulah kalau kita sentiasa mengkaji, belajar Al-Quran, belajar tafsir Quran, tadabbur ayat-ayat Allah SWT ni, akan terbuka pada kita banyak ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar kepada manusia apa yang manusia tidak tahu. Jadi pada ketika turun Al-Quran, perintah supaya baca menulis ni, Nabi buta huruf. Nabi tak sekolah, Nabi tak boleh baca. Maka itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu bukan karangan, bukan hasil karya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi benar-benar wahyu daripada Allah Ta'ala. Mana tak mungkin seorang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar dengan mana-mana guru untuk karya syair, karya prosa, karya khutbah, tiba-tiba dia boleh baca ayat ni. Melainkan kita kata dia telah menerima wahyu dari Allah SWT. Itu hikmah Nabi SAW pada ketika turun Al-Quran itu, Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Cuma yang menjadi persoalan, apakah Nabi ni buta huruf sampai akhir hayat dia? Jadi ada di kalangan ulama mengatakan bahawa tidak. Nabi boleh baca.
Lepas daripada terima wahyu. Maknanya dua fasa dalam kehidupan Nabi. Fasa sebelum menerima wahyu dan fasa lepas menerima wahyu. Sebelum terima wahyu tak boleh baca. Maka tatadrimal kitab walal iman. Kamu tidak pernah mengetahui apa erti kitab, apa erti iman. Lalu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, Nabi pun dapat tahu. Dah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu bi yaminik. Kamu tidak pernah menulis sebelum daripada ni kamu tidak pernah menulis, kamu tidak pernah membaca daripada mana-mana kitab, dan kamu tidak pernah menyalin daripada mana-mana tulisan sebelum daripada ni dengan tangan kanan kamu, tak pernah. Tapi bila terima Quran ni, Nabi boleh membaca. Nabi boleh baca, Nabi boleh menulis. Itu pendapat Abul Walid Al-Baji, seorang ulama yang hebat jugalah, ulama dalam bidang hadis. Dia ada syarah kitab Muwatta ni dalam dua edisi. Dua edisi, hak tebal, hak sederhana. Hak sederhana pun 10 jilid. Hak tebal tu 20 lebih jilid. Jadi mengikut pendapat Abdul Walid Al-Baji ni, Nabi hanya buta huruf sebelum terima wahyu. Lepas terima wahyu, Nabi boleh baca molek. Sebab apa? Sebab tak kira Nabi dia arus supaya membaca, dia tak pandai baca sampai bila-bila. Pelik tu. Ia akan menjadi kemuskilan kepada orang-orang musyrik, orang Mekah ni, kalaulah Nabi boleh membaca sebelum terima Quran. Kalau Nabi boleh baca sebelum terima Quran, ada kemungkinan Nabi mengadap pendeta-pendeta ni baca kitab tu, baca kitab ni. Tetapi bila Nabi SAW tidak pandai membaca tu hanya pada ketika sebelum terima wahyu, maka kemuskilan tadi tidak timbul. Pendapat ini juga disokong oleh Hafiz Ibn Hajar, pengarang Syarah Sahih Bukhari. Beliau menerima bahawa Nabi SAW itu boleh membaca lepas daripada terima wahyu. Sebab daripada ayat surah Al-Ankabut tu, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, kamu tidak pernah membaca sebelum daripada Quran ni mana-mana kitab. Sebelum daripada Quran ni maknanya lepas terima Quran boleh baca, selepas terima Quran boleh menulis. Itu bukan kita nak menafikan pendapat yang masyhur di kalangan kita ni, tidak. Sebab ada pendapat pendapat orang kata boleh baca ni lebih kukuh lagi. Jadi bila kita mengaji sirah ni, sebab sirah ni riwayat, maknanya nukilan riwayat sanad, dia perlu pada kajian. Kita tengok dari segi riwayat ni bertepatan dengan fakta Quran ke tidak, ada sokongan daripada sejarah ke tidak. Sebab itulah perbincangan demi perbincangan kita kena dengar. Kita kena dengar dengan terbuka, terima dengan terbuka. Kita sendiri pun baca ni, kadang-kadang kita baca kitab ni, kita kata zaman kita ngaji lagu lain ni, apa kitab ni kata lagu ni. Tapi bila kita tengok ujah dia gini-gini kita cari kitab lain, ada bantah ke tidak, kita tengok timbal balik tak lagi, ni kita kena pakai. Jadi itu cara kita belajar, kita menerima pendapat. Bukan kata sesak lagu ni oleh pada orang ni. Ada sebab benda ni benda hak halus, benda hak halus. Tapi kalau orang tu bahas kata Nabi Muhammad ni hanya terima Quran ketika hijrah ke Madinah, atau sesak petai lagi. Ataupun Nabi terima Quran ni sejak daripada budak lagi. Tu menyeleweng tu. Ni benda-benda hak sulit ni, halu-halu. Tapi halu-halu pun sebagai orang ngaji ni, benda ni kena tengok molek. Seperti kita bahas tentang umur Khadijah nikah dengan Nabi lah. Logik atau tidak pada umur 40 tu baru nak nikah dengan Nabi. Sedangkan ada riwayat menyebut bahawa tak mungkin dengan umur setengah tu Khadijah boleh handal. Sebab tak ada orang kata pelik ni Khadijah ni hanya nikah dengan Nabi boleh handal. Ramai pada untuk laki dulu boleh seorang dua orang, bila nikah dengan Nabi sampai naik boleh.
Tak ada orang pertikar, tak ada orang rasa pelik. Patutnya orang Mekah lah kata, berkat Muhammad ni. Dia nikah dengan Khadijah hak sebelum ni seorang dua orang anak. Tiba-tiba bila nikah dia tu boleh naik. Tak ada siapa kecek lagu tu. Maknanya banyak benda-benda ni kita kena menengung, kena kaji. Sebab benda ni boleh dibahas, boleh dibincang. Sebab ada riwayat, ada sokongan. Jadi hak penting dalam masalah ni, ulama yang mengatakan Nabi SAW itu buta huruf sebelum daripada timur Quran, itu tujuan dia untuk menafikan Al-Quran itu dipelajari, dikarai oleh Nabi daripada orang lain. Jadi nak jaga waktunya sebenarnya ulama dok gomo apa kata Nabi buta huruf ni sebab nak elak daripada tuduhan Nabi belajar dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan pendeta, dengan Rum. Tu je. Dan bila Quran sendiri kata kamu tidak pernah baca kitab sebelum pada ni, cukuplah. Orang Mekah pun tahu sebab Nabi ni dia sibuk nego. Kat nego ni dah. Dia mesti ngigo. Kalau dia ngigo tak tulis. Sebab Khadijah nak tengok tu. Khadijah nak tengok kamu jual berapa modal. Mestilah dia tulis dalam rekod. Kalau kita fikir logik lah. Tak boleh buat super pocik jual nasi over tu. Dah 14, 45. Dia tak pakai rekod dah. Ada rekod ke tak? Wallahu alam lah. Dah. Ini sebab Nabi nak balik. Nak cerita keuntungan berapa, modal berapa, mesti ada rekod. Barang ni. Dah takkanlah nego daripada Mekah pergi ke Syam. Daripada Mekah ke Yaman tu bawa benda sikit-sikit je. Berapa puluh ekor unta tak tahu gitu, mestilah ada rekod. Jadi bila ada rekod mesti Nabi pandang ngira, bukan Nabi ahli perniagaan. Semua orang kata ada hadis Nabi kata aku tidak boleh baca, tidak boleh mengira. Tak munasabah tu sebab Nabi nego. Takkan Nabi tak pandang mengira. Nabi pegang kambing. Dah. Kambing bukan 10 ekor. Banyak ekor tu. Jadi nak bilang tu 1, 2, 3, 4, 5 tak cukup ni. Dah. Selagi tak cukup, selagi tu tak kelik. Jadi riwayat-riwayat ni kita kena baca dengan kritis. Bukan kita nak bantah. Bukan kita nak bantah kitab-kitab. Tidak, tapi kita kena kritis. Guna akal kita mikir. Logik ke tidak, tepat ke tidak. Yang keempat, bersama dengan perintah supaya membaca, belajar, dengan nama Allah memberi isyarat bahawa ilmu itu harus disertakan dengan keimanan. Iqra' bismi rabbika. Iqra' bismi rabbik. Maknanya Iqra' bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan engkau. Maknanya ilmu tu hendaklah disertakan dengan tauhid, dengan iman. Maknanya tak boleh jadi sekular. Tak boleh jadi sekular. Maksud tak boleh jadi sekular ni, belajar ni memang tak ada tujuan lain. Boleh sijil, boleh hijau. Tu je. Orang beriman ni dia belajar matematik ke, dia belajar sains ke, geografi ke, geologi ke, botani ke, apa jenis nama ilmu. Iqra' bismi rabbika. Sebab ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi ni kita tak boleh kata ilmu sekular. Tak boleh kata ilmu sekular. Sebab apa? Sebab dengan ilmu ni boleh membawa kita kenal Allah. Mana orang kaji geologi. Ada seorang doktor Mesir tu, Dr. Zaghlul Najjar. Dia bidang dia geologi. Dia kaji banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi menepati fakta sains. Kalau dia kaji. Jadi kita tak boleh kata ilmu sains, ilmu ekonomi itu adalah ilmu sekular. Semata-mata tak baca. Kalau kita baca buku teks matematik ke, buku teks sains, dah SPM cari ayat Quran tak jumpa. Memang tak jumpa, hadis-hadis tak jumpa. Melainkan kalau kita buka buku teks pendidikan Islam, jumpalah Quran hadis.
Semata-mata tak ada ayat Quran dalam buku sains, buku matematik, buku geografi, itu tidak berarti sekular. Sebab kita kena faham sekular tu gapo. Sekular ni maknanya kita memisahkan unsur agama, unsur akhirat daripada sesuatu, daripada kehidupan. Bila kehidupan kita ni kita buat unsur agama, unsur kerohanian, unsur kesucian. Dan kita anggap kehidupan kita ni hanya sekarang, masa ni, pada waktu ni saja, di dunia ni saja. Itu sekular. Macam contoh, dia belajar usuluddin, syariah, tasawuf. Dia belajar. Dia belajar baca kitab, macam-macam jenis kitab tasawuf ada. Aliran tasawuf ada berapa? Dia belajar belaka. Dia tulis PhD pula tentang tasawuf. Tapi zikir tak. Wasabih tak ada. Zikir tak. Semaya pun tak. Itu sekular. Sekular. Maknanya bagi dia tu tak ada fikir akhirat. Hak dia kaji tu tidak membawa dia kepada kenal Allah, tidak membawa kepada dia rusin tentang akhirat. Itu sekular. Jadi sekular ni membuat unsur agama, membuat unsur akhirat, membuat unsur ketuhanan daripada kehidupan. Sebab kita belajar matematik, kita nak kira faraid, kita nak kira zakat. Kita belajar sains, belajar astronomi, falak ke apa semua tu ada kaitan agama belaka. Jadi kita tidak boleh mengatakan ilmu ni semata-mata tak ada Quran, tak ada hadis. Ilmu tu tidak terbeza dengan Quran dengan hadis, kita nak kata dia sekular, tak boleh. Kita komputer. Komputer ni hadis mana ada kalau ilmu komputer. Tak. Ilmu program apa semua mana ada. Tapi ilmu ni lah yang menjadi alat kita dapat menyebarkan agama ni. Ilmu komputer ni. Nak cetak buku, tak. Nak buat gotu dengan komputer belaka. Tak, setting kau, design kau apa semua. Dalam dari segi hak kategori hak betulnya, kita kena balik kepada peristilahan ilmu maksud, ilmu alat. Ilmu kenal Allah ni ilmu maksud, ilmu alat ni ilmu bantuan. Ataupun kita kata ilmu fardu ain, fardu kifayah. Ilmu fardu ain kena Allah, semaya, puasa, zakat. Ilmu fardu kifayah ni ilmu membina sistem, mengurus sistem kehidupan, sistem politik. Kita nak jadi pentadbir. Kita kena tahu ilmu pentadbir dan pengusaha. Kita nak jadi doktor, kita kena tahu ilmu perawatan. Kalau mana perlu terlibat, dia kena ngaji. Dan bila kata semaya di atas tiap-tiap seseorang, maka ilmu fardu ain. Jadi itu ilmu maksud. Jadi ilmu yang kita panggil ilmu keduniaan ni, itu panggil ilmu alat. Ilmu alat ni tak ada alat tak boleh. Kita kena ada alat ni. Nak masak ada alat. Kita nak masak berapa alat ada? Nak koyak bawang, nak parutnya, nak parutnya, nak gapo lagi? Nak peridup api, kena ada gas, kena ada meceh. Alat belaka tu hak kita naknya makan nasi tu. Maksud dia makan nasi. Makan nasi ni kalau tak ada kayu api, tak ada gas, tak ada periuk, tak ada pisau. Tak ada minyak, tak ada gapo, tak makan nasi juga kita. Itu panggil alat. Jadi ilmu keduniaan kita panggil ilmu dunia ni ilmu alat. Jadi penamaan itu kena tepat. Jadi maksud daripada pengarah kita kata di sini, ilmu yang kita belajar, Tuhan suruh kita belajar mengkaji ni kena bersama dengan tauhid. Tujuan dia Allah. Ini apa konsep tauhid dalam ilmu. Masuk konsep ilmu dalam tauhid, masuk konsep tauhid dalam ilmu ni, pencarian ilmu itu adalah untuk kenal Allah, menjadi hamba Allah, berkhidmat untuk hamba-hamba Allah. Itu untuk kenal Allah, menjadi hamba Allah, berkhidmat kepada hamba-hamba Allah. Itu tujuan ilmu bagi seorang Muslim. Jadi ilmu yang benarlah ilmu yang boleh membawa kepada keimanan. Itu ilmu yang sebenar. Kalau orang tu belajar sains, dia kenal Allah Ta'ala. Macam Bukils, seorang ahli embryologi Perancis.
Dia kaji tentang perut ni. Perut ibu yang mengandung. Dalam kandungan anak, dalam kandungan ibu tu, gapo perengkak-perengkak embrio tu. Siapa dia masuk Islam. Itu panggil mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu sains. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pertama kali menerima wahyu ni, Rasulullah menemui Khadijah ketika pulang daripada Gua Hira tu dalam keadaan ia begitu tertekan dan ketakutan. Apa pula respon daripada Khadijah? Khadijah ni bukan kata tanya bapa pergi, dah. Itulah. Pergi sangat. Kalau kita, dah. Khadijah faham. Dia tahu bapa Nabi pergi ni. Bapa Nabi pergi menyendiri di Gua Hira tu sebab Nabi nak ketenangan. Nabi tak tahan tengok kerosakan yang berlaku di sekitar dia, maka Nabi pun pergi bersendirian. Jadi Khadijah ni bila Nabi balik, dia tidak desak Nabi dengan macam-macam pertanyaan. Sebab itu akan menambahkan beban. Macam tok lelaki dengan bini lah. Dah. Tok lelaki lewat siapa? Bini tanya gimana ni? Macam ya, gimana? Jadi tok lelaki ni, dah. Nak siapa rumah tu 10 butir traffic light. Jadi bini tekan sosok, mecak dia. Mana sepatutnya, mana tenangkan dulu, relax. Ui air segelah. Dah. Lepas tu tanya, mana sebenarnya? Baru jalan dia tak boleh tekan, tanya, dah. Dengan cemburu kita tu tak boleh. Kena memahami keadaan tu. Supaya juga tu lelaki, dah kelik tu, tengok. Buka saji tak ada. Gapo rumah? Tanya pula bini. Dah. Jadi dia kena tenang. Maknanya penting seseorang itu menenangkan diri dia ataupun dia tidak segera mengemukakan pertanyaan demi pertanyaan. Dia kena relax. Jadi Khadijah ni langkah pertama yang diambil oleh beliau menenangkan baginda. Kerana apa? Kerana orang yang sedang ketakutan, kaget dia kata, tidak wajar ditanya dengan sesuatu, melainkan ketakutan dia tak hilang. Bila dia boleh nyawa tu kita kata dah. Muka duk ambak ni dah. Aku bini marah siapa lambat. Dia perah juga. Motosikal dia tu nyelik dah. Ataupun duk ambak lapu tu. Siapa rumah nyak. Jadi biar dia relax. Tunggu dia buka mula nak cerita. Barulah kita boleh hoyaklah nak gapo tu. Imam Malik berkata, orang yang ketakutan tidak sah jual belinya, pengakuannya dan lain-lain. Maknanya dari segi fiqh ni, orang tengah kenaling berdebar ketakutan ni tak boleh nak kira. Gitu maksud, tak boleh nak kira, tak sah jual beli dia. Jadi samalah seperti Nabi ni, dia pulang daripada Gua Hira dengan keadaan ketakutan, biarlah baginda bertenang. Itu sikap Khadijah kepada Nabi. Yang keenam, seorang yang mengalami masalah mestinya tidak dirahsiakan sendiri. Maknanya kalau orang itu mengalami satu masalah, jangan dia pendam. Ini dalam ilmu psikologi ni penting. Kita ada masalah, cerita. Cari orang yang boleh tanda telinga. Tapi kita ni tak ada, kita buka dua mulut dah. Dia pun syarah pula kita. Kita baru nak ayat masalah kita, dia ngepek kita. Tu tak boleh jadi ahli kaunseling. Ahli kaunseling ni cerita. Jadi senyap tengok. Sebab kadang-kadang orang ni masalah dia lama, tak kira dia nak cerita lalu. Dia pun pilih-pilih juga nak ayat sikit-sikit. Jadi orang yang mengalami masalah ni, kita kena dengar masalah dia. Orang yang mengalami masalah, janganlah dia pendam. Sebab apa? Sebab ada orang lain. Dia kena ada orang yang boleh apa dah masalah kata ni, shoulder to cry. Dah, jalan. Mana ada tempat boleh mengadu.
Tapi kita nak adu masalah kita ni kena tengok juga. Bini orang ngadu pada tok laki orang. Punah. Dia kena pergi kepada ahli dia. Ahli hak sewajarnya. Tak boleh kok sikut dah. Jadi perlu dia menceritakan masalah dia. Jangan dia pendam. Kerana apa? Kerana menceritakan masalah ni dapat melegakan jiwa, mententeramkan hati. Sebab masalah ni kalau kita tidak pecah, kita rasa besar berat. Tapi bila kita cerita pada orang, dia kata, biasa dah, kita pun lagu ni juga dulu. Sebab itulah orang Arab kata, innal musibah idza ammat khaffat. Musibah ni kalau pakak kena belaka, dia jadi ringan. Maknanya kita rasa kita sorang je ada masalah tu lelaki kau, kita sorang je ada masalah tu tua. Kita pun kecek dengan guru kita. Dia kata, kawan aku tu juga sepuluh demo. Jadi lega sikit. Pas demo buat kau ni. Barulah kita dapat bertukar-tukar pandangan. Jadi kita rasa kita sorang je. Kita sorang je jadi lagu ni. Kita sorang, orang tak ada. Tu rasa berat tu. Jadi bila kita tahu masalah kita ni, kita cerita pada orang yang selayaknya, jadi benda tu ingat. Sebab kaedah tadilah. Kalau pakak kena belaka, dia rasa benda biasa rupanya. Jadi orang yang menyimpan perasaan ni, dia akan mengalami tekanan jiwa, stres. Cuma ni kau dah tinggi, kau stres ni lah. Jatuh ni punca dia. Sebab itulah dia kena tenang cerita masalah dia. Sebab jangan memperbesarkan masalah yang kecil. Seperti mana kita tidak boleh memandang remeh masalah yang kecil. Masalah kecil jangan besar, masalah kecil yang pandang remeh. Mana benda tu kita kena timbang sesuai dengan benda tu sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok dia segera memberitahu kepada Khadijah apa yang dia alami. Jadi jumpa dengan Waraqah kata tak pelik ni, kamu orang baik. Nabi Musa lagu ni juga. Baru lega Nabi. Tu kaedah penyelesaian masalah. Jadi hadis Aisyah tentang penerimaan wahyu ni, dia banyak usul-usul dalam psikologi, dalam kaunseling, dalam rumah tangga. Walaupun sudut kita tengok ni, kalau kita baca Bukhari, Sahih Bukhari, dia dekat permulaan wahyu. Tapi pengarang kita ni dia nampak sudut-sudut psikologi, sudut kaunseling, hak boleh ambil. Sebab ada ayat dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi tu ada suri teladan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi jadi rahmat. Maknanya setiap daripada perjalanan hidup Nabi, susah-susah Nabi ada ilmu, ada panduan untuk umat ni. Kemudian B di sini mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Maknanya bila kita cerita masalah pada orang lain, orang itu pula akan beri nasihat pada kita, kita terima lah. Jangan pula kita kata, demo tak ada tempat kita. Sedaklah orang. Tu tak ada kita tu kau bala. Kita ayat cerita pada dia, dia pun nasihat kepada kita, kita pun marah pula dia. Demo kecek saja. Tidak duduk tempat kita. Terus duduk tempat kita lagu mana. Demo boleh kau. Tu nak balas tu. Jadi cara hak Nabi ni, Nabi dengar nasihat daripada Waraqah. Waraqah kata, kamu akan menghadapi tentangan yang hebat daripada kaum engkau sampai kamu akan diusir. Jadi Nabi kata, siapa ada yang nak halau aku? Dia kata, biasalah Nabi-Nabi. Tidak ada seorang pun Nabi membawa agama tauhid, melainkan mereka itu akan dimusuhi. Benda biasa. Itu nasihat. Maknanya bersabarlah. Maknanya orang yang kita mengadu masalah kepada dia akan memberi nasihat pada kita, maka kita kena dengar. Kita jumpa doktor, kita sakit. Doktor nak beri ubat. Jadi tak beri ubat saja. Dia kata kena kurang sikit ke ni. Jadi kita kata, Pak kita nak makan ke apa? Tu memang nak balas doktor tu.
tak ada kerja. Ada lagi kita ni panjang lagi ni. Ada sebelah ni ada pak lagi. Tapi dapat air kita berhenti situlah. Itulah beberapa sebahagian daripada pelajaran hikmah yang boleh kita ambil daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan perjalanannya sebagai rasul ni. Nabi mendaki Gua Hira tu untuk membersihkan diri. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kenabian, maka Nabi pun balik membawa wahyu, membawa ilmu, membawa mesej yang besar untuk manusia, membawa ilmu supaya manusia itu hidup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hidup dengan ilmu, dengan tauhid, dan matlamat dia adalah wasjud waqtarib, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi setakat itulah perbincangan kita pada kali ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka